Okay, we had done part 4 before this. I hope you still remember. Before you choose the sentences to fill in the blanks, you have to identify the clues. And then the clues are normally, come in 3 forms. Okay, it could be number 1, pronoun, or number 2, it could be connectors, or number 3, you just look at the context of the sentence. Okay, so in this exercise, we are going to look for the 3 things. You have to remember, these questions nampak macam susah. Sebenarnya tak susah pun. But the most important thing is you have to look for the clues. Mesti ada clue. Ada sebab untuk kamu pilih ayat tu untuk diletakkan di situ. You cannot choose randomly. Tak boleh pakai tembok saja. Sebab dia akan ada clue je. Alright, so let's begin with this question. Examination stress. So this passage talk about examination stress. Is a common issue dealt with by students throughout their academic life. Stress is your body's reaction to pressure from a certain situation or event. So dia bagi definisi dulu. Apakah maksud stress? Jadi stress adalah your body's reaction to pressure. Okay, bagaimana badan kamu memberi reaksi kepada tekanan from a certain situation or event. It can be physical. Okay, the reaction tu, it can be physical, mental, or emotional reaction. And then blank. And then when you perceive a threat or a major challenge, chemicals and hormones surge throughout your body. Let's say kamu tak faham kan ayat ni. But in this sentence ada chemicals and hormones. Okay, bahan kimia dan hormon. Benda ni adalah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan this one, biological response. So this is the clue, konteks yang sama. Right? Sebab dekat sini dia cakap pasal reaction. And then dekat belakang ni dia bagi contoh reaction dalam badan kita, biological response. Okay, lepas tu dia bagi example. So jawapan dia G dekat sini. This is the clue. Daripada perkataan chemicals and hormones, you can guess that this is the answer. Moving on to question number 28. Okay, 28 talks about symptoms. Symptoms of stress vary, berbeza-beza from person to person. And then blank. And then physical, mental and emotional symptoms are seen before, during and after the examination. So the keyword here, yang ni senang sebenarnya. Dia ulang perkataan symptom sebelum tempat kosong dan juga selepas tempat kosong. Symptom, symptom. So dekat tengah ni mesti cakap pasal symptom juga. So you read all the options. Okay, yang mana satu ada bercakap tentang symptom? The answer is B. Right? Jadi dia kata symptom berbeza daripada seorang kepada seorang yang lain. Some students are mildly affected. Okay, setengah-setengah pelajar sikit-sikit saja kesannya mildly affected, while others, manakala yang lain experience severe reaction. Yang lain severe, teruk, reaction yang teruk. Lepas tu dia sambung, dia bagi contoh. Okay, simptom-simptom ni kita boleh tengok semasa, sebelum, semasa ataupun selepas peperiksaan. Okay, clues, symptom, dekat sini pun symptom. Moving on to number 29. Alright, so examination stress is more common than most students realize, and the symptoms are generally the same for almost all students who experience it. Okay, jadi dekat paragraph, in this paragraph, dia cakap pasal examination stress yang common. Okay, benda ni benda biasa kepada semua orang. And then the symptom pula are generally the same for almost all students. Hampir semua orang ada simptom-simptom yang sama. Okay, lepas tu dia bagi contoh. Dekat sini dia kata simptom biasanya sama je untuk semua orang. Lepas tu dia bagi contoh, certain people. Sesetengah orang, yang ni dia bagi general. Yang ni dia mula nak fokus. Certain people are more prone to stress attack. Sesetengah orang lebih berkecenderungan untuk mendapat stress attack. And then tempat kosong. Lepas tu dia kata however, walau bagaimanapun, okay, perkataan however ni menunjukkan contrasting ideas. Idea yang kontra.
ayat sebelum dan ayat selepas. Maksudnya, apa-apa sahaja yang dinyatakan di sini, ayat yang dekat sini adalah the opposite, perkara yang berbeza. So, kita tengok ayat ni. Apa yang dia nak masukkan? The intense worrier. Worrier comes from the word worry, risau. Orang yang selalu risau, yang terlalu risau, benda kecil pun dia risau. Perfectionist, orang yang nak semua benda perfect. Ill-prepared learner, orang yang tak cukup persediaan. Masters of avoidance, pakar untuk mengelak. Procrastinators, orang yang suka bertangguh. So, golongan-golongan ini are likely to be more highly stressed. Dia kata golongan-golongan ini are likely, lebih berkecenderungan untuk menjadi highly stressed, lebih stres berbanding orang lain. Okey, jadi dalam ayat ni dia fokus dekat golongan-golongan ini sahaja. Right, maksudnya ayat sebelum dia mesti bagi ayat yang berlawanan idea dengan ayat ini. So which one? Okey, bila kamu tengok pilihan jawapan ni, yang mana satu? Jawapan dia adalah E. Okey, dekat sini dia bagi ayat yang general. Almost everybody feels a certain degree of stress. Semua orang rasa stres. Tapi namun begitu, golongan-golongan ini adalah lebih stres daripada orang lain. Nampak tak? Clue dia adalah perkataan however. Kita tahu contrasting ideas. Alright, moving on. Number 30. So examination stress can be a real problem, especially when the stress reaches a height where nervousness takes over and the candidate cannot even focus on the test questions and do his best. So kat sini dia cakap pasal kesan-kesan stres. Right? Sebab stres ni adalah masalah yang betul. Dia kata bila stres tu mencapai satu tahap yang teruk, dia akan take over. Dia akan mengambil alih mental kepada kandidat calon peperiksaan tersebut. And then they cannot focus. And then dia tak boleh buat, they cannot do the best. Okay, in the exam. And then number 30. Ayat kosong. Lepas tu, in dealing with stress, dalam menangani stress, there are do's and don'ts. Ada benda yang kita kena buat, ada benda yang kita jangan buat. The many don'ts include not to be negative or rush to be influenced by those more stressed than you. Jadi tips yang pertama yang dia bagi adalah the don'ts, benda-benda yang kamu jangan buat. And then ayat seterusnya dia kata the do's, apa yang kamu kena buat. So dekat sini lepas blank dia cakap tentang cara-cara kamu menangani stres. Right, ayat sebelum dia cakap tentang kesan-kesan stres. Kalau kamu stres, kamu tak boleh fokus dalam exam. Ayat selepas dia bagi tahu, jadi kamu kena buat macam ni. So dekat nombor 30 tu kita nak isi apa? Clue dekat sini adalah perkataan steps. There are steps you can take. Ada langkah-langkah yang kamu boleh ambil untuk manage stress level. Langkah-langkah itu adalah inilah, practice the do's and don'ts. Nampak tak? So kamu kena faham konteks. Dekat hujung ni, dekat belakang ni, dia cakap pasal apa yang kamu boleh buat untuk menangani stres. Jadi kamu cari juga ayat dekat sini yang mana macam lebih kurang macam berkaitan dengan benda tu. This one, there are steps you can take. Ada benda-benda yang kamu kena buat. Alright. Moving on to number 31. Okay, number 31 tak ada ayat sebelum. Right, dia cuma ada ayat selepas saja. So we read what is the next sentence. While there is a place for prescription medication, consideration and caution should be taken regarding possible side effects. Okey, katakanlah kamu tak faham ayat ni. Betul tak? Tak faham dia tulis apa. Tapi kamu tengok clue dia dekat sini ada perkataan prescription medication. Ada perkataan ubat. Right. So, tengok pilihan jawapan. Tengok pilihan jawapan yang tertinggal ni. Ayat mana cakap pasal ubat? Jawapan dia adalah A. Examination stress is often treated using conventional prescription medication. Sebab perenggan ni dia cakap pasal rawatan. Okey? Cara pertama ambil ubat. Cara kedua traditional strategies. Lepas tu cara ketiga herbal and homeopathic. Okey, so kita cakap pasal treated.
rawatan. That's why jawapan dia A. And then the last one. Alright, the last question dia kata, dia cakap pasal traditional strategies such as developing improved studying and examination taking skills can make a significant difference. Okay, ayat sebelum 32 ni, ayat dia adalah tentang teknik traditional strategies. Apakah strategi tersebut? Strategi tersebut adalah dengan cara improve studying and examination taking skills. Maknanya kamu perbaiki kemahiran belajar supaya kamu tak stres waktu exam. Okey, ayat selepas dia cakap tentang herbal and homeopathic remedies. Okey, dia cakap pasal teknik yang lain. Treatment yang lain, iaitu menggunakan herba-herba dan juga homeopati. Okey, jadi ayat sebelum dan ayat selepas tak berkaitan. Okey, ayat sebelum dia cakap pasal traditional strategies, ayat selepas dia cakap pasal herbal and homeopathic remedies. Jadi dekat nombor 32 ni, agak-agak ayat ni mesti berkaitan dengan ayat sebelum ke, mesti berkaitan dengan ayat selepas. Okey, tak payah agak ni nak hambak ni. Nombor 32 ni berkaitan dengan ayat sebelum. Kenapa ayat sebelum? Sebab dekat ayat selepas dia guna perkataan also. Also digunakan untuk menambah idea yang baru. Dia bagi satu idea, lepas tu dia bagi idea yang kedua. Ianya juga, terdapat juga. Also, maksudnya ini idea yang baru. Ayat 32 mesti berkaitan dengan ayat yang pertama. So, which one is the answer? Okay, the answer is H. Sorry. The answer is F. Okay, stress management and physical health care enable the sufferer to lessen his stress level. Okay, sebab dia kata dekat sini, ayat sebelum dia cakap pasal teknik. Right, teknik memperbaiki kemahiran belajar untuk mengawal stres. Jadi dekat sini, dia nak huraikan, bukan nak hurai, dia nak menegaskan balik. Stress management, pengurusan stres and physical health care enable the sufferers to lessen his stress level. Bila mereka manage stres mereka dengan cara ini, mereka boleh mengurangkan stres. Lepas tu baru masuk tajuk baru, herbal and homeopathic remedies. Okay, nampak ah? So it's not that difficult actually. Kamu cuma kena pasti dia punya keyword, kata kunci. Ayat sebelum cakap pasal apa, ayat selepas cakap pasal apa.